kita balik kepada dalam aspek sosial, apabila yang di-Pertuan Agong sebutkan sebagai secepat mungkin, kita lihat daripada konteks sosial, bahasa dan budaya Melayu itu sendiri. Yang pertamanya, apabila yang di-Pertuan Agong katakan secepat mungkin, sekiranya ada menteri membuat tafsiran yang melucukan, adakah ini satu budaya yang masyarakat Malaysia lah, amnya dan Melayu khasnya, tidak boleh terima sebab ada unsur-unsur dahaka. Sebab kita dididik sejak kecil lagi, orang Melayu pantang dahaka kepada Sultan dan Raja. Apa komen Wadi? Ya Tan, kalau kita lihat peringkat awal ya, apabila Pakatan Harapan itu dikhianati dengan keluarnya Bersatu daripada Pakatan Harapan, menubuhkan kerajaan PN, Perikatan Nasional. Kita ingat balik ya, apa tujuan mereka tubuhkan kerajaan itu? Antaranya mereka kata mereka ingin menubuhkan kerajaan Melayu. Kerana mereka beranggapan, Bersatu, khususnya Mahiyadin dan pasukan ini beranggapan bahawa Pakatan Harapan ini tidak menjaga Melayu, institusi raja, Islam dan sebagainya. Ya. Jadi mereka mesti dilihat sebagai satu kerajaan yang mewakili orang Melayu, yang mempertahankan perkara-perkara yang berkait dengan orang Melayu, bahasanya, institusi rajanya, agama Islamnya dan sebagainya. Namun kita lihat sekarang ya, dalam hal ini bila berlaku perkara seperti ini, kita lihat kerajaan Perikatan Nasional itu telah gagal untuk senada dengan apa yang telah pun disuarakan oleh raja-raja, terutamanya setelah selesai perbincangan khas Majlis Raja-Raja yang baru-baru ini. Jadi kalau betul mereka itu kerajaan Melayu, majoriti Melayu ingin mempertahankan institusi raja, kenapakah 3R dia kata. Lawyer, race, religious. Ya. Jadi kalau betul mereka nak pertahankan perkara ini, kenapa mereka tidak boleh menyahut saranan yang dibuat oleh raja-raja? Pada saya, saranan raja-raja Melayu itu bukan saranan yang melampau. Bukannya saranan yang di luar batas pemikiran kita. Misalnya saranan raja-raja Melayu untuk meminta supaya parlimen itu dibuka dengan segera, itu pada saya boleh dibuat. Saranan raja-raja Melayu berkait dengan tentang mencegah COVID ini, biar kita dapatkan pandangan dari semua, meneroka pelbagai aspek untuk membantu rakyat keluar daripada masalah COVID-19 ini. Itu pada saya tidak permintaan yang terlalu melampau. Ini permintaan-permintaan yang pada saya munasabah, yang reasonable, dan sepatutnya oleh sebuah kerajaan yang kononnya mempertahankan raja-raja Melayu itu, nak mempertahankan itu. Maka saya hairan kenapa dalam hal ini mereka dilihat tidak setuju dan tidak senada dengan apa yang telah pun disuarakan oleh raja-raja Melayu. Jadi pada saya ini merupakan tindakan hipokrit. Ya. Kalau kita lihat daripada sudut bahasa, Wadi, secepat mungkin itu Menteri Undang-Undang kata 4 bulan dah secepat mungkin. Dan lebih lanjut daripada itu, Sultan Agong tak kata bila pun secepat mungkin. So ikut tafsiran saya, secepat mungkin tu bulan 10. Sekarang bulan 6. Dia kata mungkin bulan 10, so 4 bulan. Kalau tafsiran YB lah, secepat mungkin tu berapa lama? Ataupun menteri kita tak lulus bahasa Malaysia. Ya, pada saya kita tengok Tan, negeri-negeri lain Ya. Negeri Jepun dah umum bila tarikh dia. Negeri-negeri yang di bawah Governor, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, saya percaya mereka hanya menunggu green light daripada Yang Pertuan Agong, kerana Pertuan Agong kena berikan kelulusan. Negeri-negeri yang lain, Selangor dan sebagainya pun sudah umumkan bahawa akan sedia bersidang dengan segera. Jadi adakah satu perkara yang amat memalukan, Tan? Kalau negeri lain dah boleh buat, memahami bahawa segera itu maksudnya segera, cepat, tidak boleh tangguh, bukan sampai 4 bulan. Jadi pada saya, Parlimen sekali lagi jangan menjadi satu institusi
yang dimalukan dengan institusi Dewan Undangan Negeri yang pada saya lebih berani mengumumkan tarikh-tarikh mereka untuk bersidang sesuai dengan saranan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja. Sebab dalam perkara 15 ya, tadi saya sebut perkara 14, seksyen 14 ya. Dalam seksyen 15 yang berkait dengan persidangan DUN negeri, ianya boleh dilakukan apabila telah selesai melakukan perundingan atau perbincangan dengan sultan dan raja masing-masing. Jadi mereka boleh buat. Jadi pada saya tak salah untuk mereka buat. Dan saya yakin mereka juga tidak ada sebarang halangan untuk buat di peringkat Dewan Undangan Negeri ini. Sebab apa? Sebab mereka merasakan tak ada isu politik. Yang mereka rasakan adalah bagaimana untuk dengar juga pendapat dan pandangan yang lain untuk menyelesaikan masalah COVID di peringkat negeri masing-masing. Dan juga masalah-masalah yang berkait lah, masalah ekonomi. Kesihatan ni bukan sekadar kesihatan sakit COVID ni saja, kemurungan. Ya. Tadi saya dapat panggilan daripada rakan saya bahawa anak salah seorang daripada kawan kami makan 14 biji Panadol sekali kerana kemurungan, tekanan. Ayo. Ada yang bunuh diri. Ini masalah yang real. Masalahnya orang mati tak. People die. Jadi ini perkara yang real. Jadi janganlah kita beranggapan bahawa apa yang disarankan oleh Bertuan Agong itu tidak penting. Walau ianya penting kerana ia membabitkan hal yang berkait dengan hidup atau mati rakyat Malaysia. Jadi please, ya, saya merayulah kepada mereka yang mendengar perbincangan kita malam ini, bawalah suara anda masing-masing ke dalam platform masing-masing untuk terus memberikan tekanan kepada kerajaan pimpinan Mahir Yadin ini agar untuk terus membuka parlimen dan biar kita jadikan Dewan Rakyat itu untuk dijadikan sebagai satu dewan, satu tempat, satu pentas agar suara rakyat itu didengar di dalam dewan dan dicarikan jalan penyelesaian, insya-Allah. Tapi satu hakikat yang tidak boleh kita nafikan YB, sehingga hari ini kita memang jelaslah nampak Perdana Menteri Perdana Menteri ke-9 sehingga hari ini dia masih membisu, dia selamba. Bagaimana kita rakyat boleh memaksa dia buka mulut untuk berurusan tentang tita baginda yang di-Pertuan Agong ataupun buka balik parlimen. Sebab setakat inilah yang saya tahu dia masih membisu, dia tak buat apa-apa kenyataan. Ya, suara rakyat itu adalah suara keramatan ya. Ya. Suara rakyat, suara keramat. Saya minta pada malam ini kita manfaatkan semua saluran yang ada untuk memberikan tekanan kepada Perdana Menteri. Kalau saudara boleh menulis surat, tulislah surat kepada Raja-Raja Melayu, kepada semua ketua-ketua eksekutif, ketua-ketua menteri, menteri besar, Perdana Menteri. Kalau saudara boleh tulis surat, tulis surat. Yang mana boleh kita gunakan social media, gunakan social media. Saya tengok tadi trending, #kerajaan bangsat. Pada saya, ini suara yang bukan boleh dibuat-buat. Ya. Ini suara yang real di peringkat ekonomi. Jadi saya minta lah kepada penasihat-penasihat Mahir Yadin untuk sama-sama come to your senses lah. Sampai bila kita ingin berpolitik sebegini, iaitu politik buat bodoh. Dia buat bodoh, buat pekak, tak mau dengar. Jadi pada saya, kita mesti hentikan amalan ni kerana amalan ni tidak baik. Kalau kamu rasa dah tak boleh nak pimpin, ya berhenti. Kenapa nak terus pimpin? Kita ada ruang untuk cari pemimpin yang ada idea, yang ada pemikiran, yang ada hati nurani untuk membantu rakyat. Itu pada saya satu perkara yang mudah untuk kita lakukan. Kalau kita dah tak boleh, okey, thank you, saya tak boleh. Saya serah pada orang yang boleh. Itu barulah tindakan yang bertanggungjawab. Kalau kata tak boleh, nak buat juga, buat bodoh. Akhirnya negara kita akan nose dive, akan menjunam, di mana kita semua rakyat dah tak kira siapalah, ahli parlimen ke, bukan ahli parlimen ke, orang biasa ke, akan mendapat kesan daripada semua mati. Semua mati.